Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mohon maaf lah sebab terpaksa juga tukar hari. Sebab mana kan ialah hari Isnin atau Jumaat je yang ada ke lapangan. InsyaAllah kita cuba hari Jumaat malam. InsyaAllah jadual barulah. Jadual baru, norma baru kita lah. Hari Jumaat malam pula kita tukar. Okay, baik. Kita sambung perbincangan kita surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat sebelum ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat sebelum ini kita lah mohon kepada Allah petunjuk. Kita mohon hidayah. Kita mohon pencerahan kepada Allah untuk membimbing kita, untuk memimpin kita ke jalan yang lurus. Baik, dan ayat terakhir ini dimulai dengan sirata alladzina an'amta 'alaihim. Baik, maksudnya apa? Sirata maksudnya apa? Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta Engkau telah beri nikmat. Engkau telah beri nikmat. 'Alaihim kepada mereka. Ghairi bukan al-maghdubi orang yang dimurkai 'alaihim atas mereka wa dan la tidak ad-dallina orang-orang yang sesat. Allah mulakan ayat ini dengan sirata. Kan ayat sebelumnya kita dah sebut dah. Ihdinas sirata. Tunjuklah kami jalan. Kita dah sebut dah jalan. Ayat ke-7 ni diulang lagi sekali perkataan sirata, iaitu jalan. Kenapa diulang perkataan sirata ini? Kenapa diulang? Antara hikmahnya ialah apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka setiap orang akan merasakan bahawa dialah yang berada di atas jalan yang lurus. Setiap kumpulan merasakan bahawa mereka lah yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi ayat ke-7 ini dimulakan dengan sirata, iaitu jalan juga, supaya kita nak menjelaskan jalan yang mana satu.
Kerana setiap orang mendakwa, dialah yang berada di atas jalan yang lurus itu. Jadi cara kita nak kenal ialah mengikut apa yang Allah nak lah kan. Sebab itu dimulakan dengan sirata, disebut jalan. Yang pertama. Yang kedua, antara hikmahnya juga ialah kita kena jelas. Kita kena jelas dan kuat pada akidah kita. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Contoh yang tadi tu, bila disebut tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka setiap orang kata aku di atas jalan yang lurus. Orang kedua, akulah yang di atas yang berada di atas jalan yang lurus tu. Orang ketiga pun cakap perkara yang sama. Maka kita kena tegas, beritahu kebenaran. Mana satu yang betul? Sirata allazina an'amta alaihim. Inilah jalan yang lurus. Kalau kamu dakwa kamu berada di jalan yang lurus dan inilah jalan yang kamu ikut, maka betul lah kamu yang berada di jalan yang lurus. Baik. Siapakah allazina an'amta alaihim? Siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Siapa? Islam. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Islam. Orang yang Islam. Okay. Baik, boleh minta nak share screen? Kita buka surah yang keempat. Surah keempat ayat 68 dan ayat 69 pada muka surat 89. Ya. 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 Salam punya. Boleh. Salam punya. Boleh minta nak share screen? Okay, baik, muka surat 89 surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 68 dan juga ayat 69. Baik. Kita nak melihat kepada Surah Al-An'am ke? An-Nisa. surah An-Nisa, surah yang keempat. 4. Surah An-Nisa. walainahum siratum Kita mustaqima. nak lihat kepada siapakah orang orang-orang yang telah baik. Surah yang keempat Innahum sirata. ayat 68 dan ayat 69. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. Man. Ayat 68, dan pasti kami pimpin mereka ke jalan yang lurus. 69, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi, orang yang amat benar imannya,
para syuhada, yakni orang yang mati syahid dan orang yang soleh, serta mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Baik. Dalam ayat ni Allah sebutkan ada 4 golongan, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Baik, kita lihat siapakah 4 golongan ini? Siapakah 4 golongan ini secara ringkas? Baik, yang pertama, siapakah para nabi itu? Kita lihat surah yang kedua, ayat 213. Pada muka surat 33. Muka surat 33 surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 213. Baik, kita baca yang perenggan yang pertama sahaja pada ayat ni. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Terjemahan. Dahulunya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman dengan balasan syurga dan memberi amaran kepada orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Baik. Ada lagi, Ustaz? Dan cukup dah. Itu je, Ustaz. Sampai situ saja. Okay. Baik. Maka dalam ayat ni Allah sebutkan bahawa tugas para nabi itu apa? Mubashirin dan juga munzirin. Faba'athallahu an-nabiy Basyirin, pemberi kabar gembira. Dan munzirin. Mubashirin, orang yang membawa khabar gembira, memberitahu khabar gembira. Munzirin ialah orang yang memberi amaran, pemberi peringatan. Baik, maka tugas para nabi ialah orang yang membawa berita gembira dan juga memberi peringatan, pemberi peringatan. Okay, baik. Seterusnya, siapakah dalam ayat tadi apa? Dalam ayat yang wa may yuti'illah wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua ialah siapakah para siddiqin. Baik, kita lihat surah 57 ayat 19. Surah 57, surah Al-Hadid, ayat ke-19 pada muka surat 540. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم أولئك هم الصديقون الصادقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Baik, terjemahan. Dan orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, mereka itulah orang siddiqin dan orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka akan beroleh pahala dan cahaya mereka. Sebaliknya, orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka merekalah ahli neraka. Baik. Orang kata orang sedikitlah. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Dan orang-orang yang dia beriman, dia percaya kepada Allah dan juga Rasul. Itulah orang-orang yang Rasul bukan sebagai siddiqin. Baik. Ini secara ringkaslah. Tentang perbincangan siddiqin itu nanti kita akan bincang boleh tiba pada tempat ini insya-Allah. Baik, nabiyyin wa siddiqin. Yang ketiga siapa? Siapakah para Syuhada syuhada? dan salihin. Baik. Para syuhada, seperti kita semua tahu siapa orang yang digelar mati syahid ni siapa? Syahid. Orang yang dia mati berperang pada jalan Allah. Kan? Orang yang mati syahid lah orang mati di jalan Allah. Tentang golongan ini Allah sebutkan dalam surah yang ketiga ayat 169 dan ayat 170. Surah 3. Pada muka surat 72. Muka surat 72 surah Ali Imran. Satu 69 apa? Wala tahsaban Surat 73. allazina Baik. qutilu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terjemahan. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. 170.
Mereka bergembira dengan kurniaan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mereka bersenang hati terhadap orang yang belum menyusul di belakang mereka, yakni saudara-saudara mereka yang masih berjuang, bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baik. Itu orang-orang yang mati di jalan Allah yang kita semua kenal sebagai syuhada. Baik, yang terakhir siapakah para salihin? Baik, kita lihat surah 29 ayat 9. Pada muka surat 397. Muka surat 397. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-9. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Terjemahan. Ayat 9. Orang yang beriman dan beramal soleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang yang soleh. Baik. Kita lihat satu lagi, surah ketiga, ayat 114. Muka surat Baik, pada muka surat 64. Muka surat 64, surah Ali Imran, surah Ali ketiga, Imran. ayat 114. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang kepada segala perkara yang salah, yakni yang buruk dan keji. Serta mereka pula berlumba-lumba pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yakni yang demikian sifatnya adalah daripada orang-orang yang soleh. Baik. Jadi ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah an'amta, telah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh engkau nikmat, iaitu Allah. Mereka adalah 4 golongan, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Baik, kalau kita lihat dalam siratal ladzina an'amta alaihim, ada perkataan an'amta. Maksud an'amta apa? Telah
telah memberi nikmat oleh engkau. Engkau tu adalah kembali kepada Allah SWT. Maka secara tidak sedar sebenarnya kita telah mengakui bahawa segala nikmat yang ada di muka bumi ini, terutamanya yang ada pada diri kita, pemberinya ialah siapa? Allah. Allah. Secara tidak langsung kita telah mengakui bahawa nikmat yang kita ada pada hidup kita sekarang ini, pada hari ini, semuanya adalah datangnya daripada Allah. Setiap kali kita solat, kita menyebut perkara ini. Kita mengakui perkara itu. Walaupun ketika kita solat itu, kita sedang ditimpa masalah, musibah, ujian. Tapi kita masih lagi mengakui bahawa ya Allah, Engkaulah yang telah memberi nikmat. Kita masih lagi mengakui dalam pada kita ada masalah itu, masih lagi banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka menyedari hakikat ini, menyedari hakikat bahawa segala yang kita ada pada hari ini ialah an'amta, nikmat daripada Allah, maka kita perlu sedar bagaimana cara kita nak menguruskan nikmat ini. Bagaimana cara kita nak menguruskan nikmat ini. Baik. Tuan Haji Sas, harap jelaskan para siddiqin. Baik, insya-Allah. Kejap lagi kita akan sentuh tentang para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Insya-Allah. Baik. Maka menyedari hakikat bahawa semua yang kita ada dalam hidup kita ni adalah an'amta, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka kita juga perlu sedar bahawa cara kita nak mengurus nikmat yang Allah telah berikan ini perlulah mengikut cara siapa? Allah. Mengikut cara yang Allah telah tetapkan. Sebab itu segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah suruh kita buat apa dengan nikmat itu? Bersyukur. Allah berikan kita segala nikmat itu adalah sebagai bekal untuk kita menambah, sebagai orang kata apa, wasilah, jalan untuk kita menambah kita punya bekal akhirat. Kita lihat surah 28 ayat 77. Pada muka surat 394. Muka surat 394. Muka surat 394 surah Al-Qasas, surah 28 ayat 77. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا ولا تنس تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada dunia ini
serta berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Baik. Nikmat yang Allah berikan itu, Allah suruh kita uruskan dengan caranya macam mana buat bertari. Kita dah bincang kan? Saya rasa kita dah sentuh kan tentang buat bertari itu maksud dia apa? Carilah, kan? Kita dah sentuh mengenai buat bertari. Saya telah sebutkan buat bertari dan bahasa. Apa beza dia? Ada yang ingat ke? Buat bertari dan bahasa. Apakah bezanya? Ada siapa ingat ke? Boleh sempat belik lagi, boleh belik. Boleh belik nota yang lepas. Apa nama ni, vocabulary kurang Ustaz. Tak mengaku cepat senang Ustaz, tak buang masa. Okay, baik. Sekejap. Okay. Kita buatlah sekali lah revision. Baik. Ibtagha. Nampak ke? Tak nampak tak? Ustaz nak tulis. Nampak tak? Boleh nampak? Okey, nampak. Okey. Allah gunakan wa bertari, kan? Kata asal wa bertari ialah ibtagha. Allah. Salah. Asalnya ialah ibtagha. Ibtagha maksudnya apa? Cari. Kalau ikut terjemahan dia tulis carilah kan? Baik, dalam bahasa Arab ada juga perkataan namanya bahasa. Bahasa maksudnya apa? Cari. Cari. Kan? Ingat tak? Dia ingat dah sampai sini? Belum? Baik. Bahasa dalam bahasa Arab cari juga. Ibtagha dalam bahasa Arab dia terjemahkan dalam bahasa Melayu cari juga. Kita terjemahkan dua-dua perkataan ni cari. Tapi dua perkataan yang berbeza rasanya maknanya sama ataupun lain. Mesti dia membawa kepada maksud yang berbeza. Baik. Bahasa maksudnya mencari untuk yang kita nak cari. Kita nak cari barang yang hilang, kita nak cari orang, itu kita guna bahasa. Kita nak mencari. Ibtagha, dia mencari, tapi dia adalah mencari dengan tujuan. Dia dah ada pencarian yang spesifik. Ibtagha, dia adalah pencarian yang spesifik. Sebab itu dalam ayat ni Allah guna ibtagha. Allah kata wa bertari dan carilah. Allah tak kata wa bahas dan carilah, tak guna perkataan bahasa. Allah guna perkataan ibtagha. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi tahu, carilah dengan apa yang telah aku berikan kepada kamu dalam kehidupan dunia ini. Tujuannya apa? Ad-darul akhirah. Tujuannya untuk mencari Juga akhirat. Maka sebab itu Allah guna wa bertari. Allah suruh kita cari akhirat tu. Bukan Allah suruh cari dunia. Tak perlu nak bukan itu tujuan dia Allah nak suruh cari tu, bukan Allah suruh nak cari dunia, tak. Sebab Allah sebut itu fima atakallah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Maksudnya nikmat yang kita dah ada pada hari ini yang Allah beri itu tujuannya Allah suruh guna untuk apa? Allah suruh guna segala nikmat itu tujuan untuk kita cari akhirat. Kereta yang Allah bagi, Allah suruh guna untuk mencari akhirat. Kesihatan yang Allah bagi, Allah suruh guna untuk mencari akhirat. Duit
anak, keluarga yang Allah bagi, semuanya Allah suruh guna untuk mencari kehidupan akhirat. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara. Hatta handphone yang kita ada. Allah beri tujuannya apa? Allah suruh gunakan untuk mencari darul akhirah. Itu tujuan. Apa benda, apa sahaja yang Allah berikan kepada kita. Allah suruh kita cari dengan nikmat itu kehidupan akhirat. Bukan dengan nikmat yang kita ada ini Allah suruh cari lagi dunia. Tak. Dah ada sebanyak ini, kita guna lagi untuk cari lagi banyak lagi dan banyak lagi. Tak, bukan itu tujuan dia. Allah suruh guna dengan apa yang kita Dah ada. ada seorang isteri, cari lagi seorang isteri. Allah Akbar. itu tak adalah. Lain. Tak berani nak komen Ustaz. Itulah. Tak berani. Terkedu. Sebab yang satu tu pun belum tentu kita dah berjaya menggunakan untuk tujuan akhirat kan. Yalah. So kalau cari 2, 3, 4 tu lagilah tak tahu ke mananya lah. Kan. Yang dia tanya esok lelaki kan. Yang perempuan yang dia penyokkannya lelaki nanti. So isteri yang satu, anak yang ramai, semua tu Allah bagi bukan saja-saja. Allah bagi semua tu untuk tujuan cari akhirat. Untuk kita tambah bekal. Ada orang yang memang dia dengan Allah hubungan dia dah memang baik dah. Kehidupan dia yang sederhana ataupun kurang pada mata kita dari segi zahir dunianya kan, orang miskin dan sebagainya, tapi hubungan dia dengan Allah dah memang baik. Maka Allah dengan dia dah okey hubungan dia dengan Allah, Allah okeylah macam tu, baik macam tu je. Allah biarkan macam tu. So mungkin kalau Allah bagi mungkin akan terleka. Maka kita ini lagi banyak yang Allah bagi sebenarnya, lagi Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Tapi bahaya nikmat yang Allah bagi ini dia juga adalah apa? Fitnah sebagai ujian. Tapi yang perlu kita ingat, tujuan Allah bagi itu untuk kita makin dekat dengan dia, bukan makin jauh. Sebab itu kadang bila kita dah makin jauh, Allah akan ambil dengan bagi kita ujian dan musibah. Supaya kita ingat balik, apa tujuan aku bagi nikmat ni dekat engkau. Kalau engkau makin jauh, baik tak payah. Kan? Baiklah aku ambil balik. Supaya engkau balik-balik dekat aku. Ataupun kalau orang tu dah jauh dengan nikmat yang Allah bagi, dan dia telah menjadi sombong dengan apa yang dia ada itu, maka Allah telah melepaskan ikatan tali dia dengan Allah. Maka Allah biarkan dia umpama layang-layang yang terputus talinya, jalan sendiri. Maka Allah biarkan dia istidraj, berada tenggelam dalam kenikmatan dia itu. Seperti mana Qarun dan juga Firaun dan juga Haman yang masing-masing tenggelam dengan besar nikmat yang Allah bagi kepada mereka dari segi harta dan juga kekuasaan. Maka Allah guna ibtagha, tujuannya adalah untuk kita gunakan mencari akhirat. Dan kita telah sebutkan an'amta. Nikmat yang kita ada ni semuanya datangnya daripada Allah, kita akui. Maka kita gunakanlah cara yang Allah nak. Baik. Dalam surah An-Nisa tadi, ayat yang kita baca yang wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, ayat yang tu. Baik. Keempat-empat golongan tu, yang tadi kita sebut tu. Keempat-empat golongan ni. Empat golongan ni para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Keempat-empat ni mempunyai karakter yang sama. Ada karakter yang sama. Apakah karakter dia? Semuanya yuti'illah war rasul, mentaati Allah dan juga Rasul. Empat-empat golongan ni mempunyai karakter yang sama. Taati Allah dan juga Rasul. Maka ini adalah perkara asas yang perlu ada pada setiap Muslim yang menginginkan jalan yang lurus. Siapa yang nak menempuh jalan yang lurus, karakter ini perlu ada pada dia, iaitu mentaati Allah dan juga Rasul.
Bagaimana cara kita nak mentaati Allah dan juga Rasul? Apa yang kita nak lakukan? Bagaimana caranya? Itu semua Allah dah terangkan kat mana? Dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, taraktu fiikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, kamu tidak sekali-kali akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada keduanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnah Nabi. Kitab Allah dan juga sunnah Nabi-Nya. Semua ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagi siapa yang nak mentaati Allah dan juga Rasul, caranya, jalannya ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka untuk memudahkan kita, nak menempuh jalan yang lurus ini, Allah dah sebutkan 4 golongan. Maka apa kita perlu lakukan? Kalau mudahnya lah. Dan secara mudahnya yang perlu kita lakukan ialah baik. Baik, kita kena yang pertama kenal pasti. Kita kena kenal pasti. Yang kedua, kita kena pilih. Yang ketiga, pelajari. Yang keempat, ikuti. 4 perkara ni. Kita kena kenal pasti, kita kena pilih, kita kena pelajari dan kita kena ikuti. Apa benda 4 perkara ni? Yang pertama, kita kena kenal pasti apa bidang kita. Baik, kita kena kenal pasti apa bidang kita. Kita ni duduk kat bidang dakwah ke, bidang perniagaan ke, bidang pekerjaan ke, pendidikan, kita duduk bidang pengurusan ke, pentadbiran ke, apalah, apa bidang kita. Kita berada di bidang yang mana, kita pilih. Kita kenal pasti kita berada di bidang yang mana. Baik, yang kedua, pilih. Maksudnya pilih mentor berkaitan bidang. Kita pilih mentor berkaitan bidang kita. Baik. Yang ketiga, kita pelajari. Maksudnya kita pelajari dan kaji karakter mentor tersebut. Yang kelima, yang keempat, kita ikutlah mentor tersebut. Yang pertama, kita kenal pasti apa bidang kita. Yang kedua, kita pilih mentor yang berkaitan dalam bidang tersebut. Yang ketiga, kita pelajari dan kita kaji karakter mentor tu. Macam mana dia, pelajari sejarah hidup dia, dia punya akhlak dia, bagaimana dia berurusan dengan bidang dia tu. Yang keempat, kita tiru je, kita ikuti. Contohnya, saya bagi contoh lah. Contoh bahagian kenal pasti ni, katakan kita pilih bahagian dakwah lah. Bahagian dakwah, kerana setiap kita pun perlu melakukan dakwah ni kan. Sebab apa? Paling tidak kita ku anfusakum wa ahlikum. Kita pelihara diri dan juga ahli keluarga. Maka setiap pada kita tak lepas daripada bidang dakwah ni, kepada diri dan juga
ahli keluarga. Baik, kita dah kenal pasti kita ni bahagian dakwah. Kemudian kita pilih mentor berkaitan. Katakan kita pilih senangnya Nabi Muhammad SAW. Kan? Tapi katakan kita pilih kali ini kita pilih Nabi Nuh, katakan. Kebetulan hari tu kita baca pasal Nuh, okey kita pilih Nabi Nuh alaihissalam. Baik, lepas tu kita pelajari. Pelajari tentang Nabi Nuh ni. Iaitu Nabi Nuh apa? Bagaimana cara Nabi Nuh dia berdakwah? Dia tidak putus asa kan dalam dakwah dia. Dalam surah Nuh kan. Dalam tu semua cerita. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, aku ni berdakwah kepada kaumku malam dan juga siang. Kama ini alam tu lahum asrar tu lahum israra. Dan aku berdakwah kepada kaum aku ini secara terbuka dan juga secara tersembunyi. Maksudnya semua cara dia dah guna, dia tak berputus asa. Berapa lama tempoh Nabi Nuh berdakwah? Alfa mi'atin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Maka kita tahu, kita kenal Nabi Nuh dalam berdakwah dia seorang yang tidak putus asa. Dia guna pelbagai cara dalam dakwah. Dia guna pelbagai metod dalam berdakwah. Kan? Macam mana kalau kita lihat dekat negara Arab, kan? Kita pernah tengok video dia, sebuah masjid, dia buat apa? Dia buat siapa yang datang solat subuh straight selama sebulan dapat hadiah. So adalah budak-budak semua berebut-rebut datang solat subuh berjemaah, kan? So siapa yang dapat selama sebulan tu dapat hadiah. Dia bagi hadiah yang budak-budak suka lah. Dia bagi drone, kan? Dia bagi kasut bola. Hadiah yang budak-budak suka, budak remaja suka sesuai dengan diorang. Itu adalah apa? Metod dalam kita berdakwah sesuai dengan cara mereka. Maknanya dalam pada kita nak menarik anak-anak kita sendirilah, kita kenal anak kita semua kan. Macam mana cara? Kalau yang malas nak solat tu, macam mana cara kita nak buat? Kalau malas nak ngaji, macam mana cara kita nak buat? Kita pelbagaikan metod kita dalam berdakwah. Jangan putus asa dalam nak berdakwah, nak mengajak anak-anak kita, diri kita dan anak-anak kita, ahli keluarga. Kita pelbagaikan, bagi hadiah, ajak sama-sama buat, kan? Sama-sama masuk kelas, buatlah. Kita kenal anak kita macam mana kan, tahu bagaimana yang dia suka, kita gunakan apa yang dia suka itu untuk menarik dia. Untuk dia solat, untuk dia mengaji, untuk dia belajar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita ikuti. Ikuti mentor tersebut. Iaitu kita kuat semangat. Kalau dalam bahagian ni dakwah, kita kuat semangat dalam berdakwah. Baik. Contoh lain. Katakan kita ni bidang apa? Perniagaan. Kita nak pilih tokoh siapa? Yang kedua kita nak pilih mentor. Mentor siapa yang kita nak pilih dalam perniagaan ni? Kalau kita nak ambil pada sahabat, dia yang paling famous sekali adalah Abdul Rahman bin Auf. Baik, maka kita pelajari. Kita kenal, kita pilih, kita pelajari tentang Abdul Rahman bin Auf ni. Macam mana karakter dia? Macam mana karakter dia dalam berniaga? Kan? Dia sampai je dekat Madinah. Kan? Adakah dia sampai kat Madinah tu, dia bawa semua harta dia daripada Mekah? Ataupun dia datang dengan selai sepinggang? Dia datang dengan selai sepinggang kan? Jadi dia nak mula berniaga tu, dia tak ada apa-apa, selai sepinggang. Adakah dia pergi buat loan terus 50,000 atau 100,000
pergi buat loan tu weh, nak mula berniaga. Tak. Dia apa? Mulakan dengan apa yang dia ada, dia mula dengan kecil dulu. Kan? Itu antara karakter yang kita dapat pelajari daripada Abdul Rahman bin Auf. Yang diguna apa yang dia ada sebagai modal. Dalam perniagaan dia tak menipu. Tidak ada rasuah. Dan dia mengutamakan apa? Allah dan juga Rasul. Waktu azan, berhenti berniaga, solat. Kalau perniagaan dia itu melekakan dia daripada solat atau melekakan dia daripada Al-Quran, maka dia meninggalkan perniagaan tersebut, kan? Macam kita dah sebutkan, Abdul Rahman bin Auf dalam sebuah kisah, ketika mana sampai perkhabaran kepada dia apa? Nabi kata dia masuk syurga apa? Merangkak, kan? Merangkak tu bukanlah maksud dia akan merangkak tu, merangkak tu maksud dia masuk syurga lambat lah. Sebab apa? Banyak yang nanti nak kena audit nanti, kan? Maka apa yang Abdul Rahman bin Auf lakukan? Dia infakkan barang dagangan dia yang hari tu sampai, dia infakkan semuanya. Kerana apa? Dia utamakan Allah dan Rasul. Apabila bertemu perniagaan dan juga Allah, yang diutamakan adalah Allah. Maka karakter itulah yang kita nak belajar. Kita nak jadi seorang peniaga yang berjaya, tapi kita tak nak jadi seorang businessman yang hanya matlamat kita di sini je, tak panjang sampai akhirat. Kita nak bisnes kita boleh sampai kita dah mati pun masih lagi urus niaga tu berjalan. Kita nak macam tu. Itulah baru apa? Businessman yang bijak, kan? Dia punya investment tu berpanjangan. Bukan saja dia hidup, sampai dia mati pun masih lagi dapat. Kemudian kita ikutlah mentor yang telah kita pilih itu. Maka dalam kehidupan kita nak menempuh jalan yang lurus ini, kita perlu jelas apa jalan yang kita nak ambil, siapa mentor yang kita nak ikut. Dan mentor yang terbaik ialah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Itu yang Allah sebutkan dalam surah 9 ayat 100. Kita lihat surah 9 ayat 100. Pada muka surat 203. Muka surat 203 surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat 100. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. Orang yang terdahulu, yakni yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dalam kalangan orang muhajirin dan ansar, serta orang yang menurut
jejak langkah mereka dengan sebaiknya daripada segi keimanan dan ketaatan, Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Baik. Ini Allah sebutkan mentor untuk kita ikuti. Kadang kita nak menjadi orang yang bertakwa, tapi kita tak ikut jalan orang yang bertakwa tu. Kita nak jadi orang-orang yang soleh, kita nak jadi para solihin, tapi kita tak ikut jalan orang-orang yang soleh. Kita nak jadi para siddiqin, tapi kita tak ikut jalan orang-orang yang benar itu. Kita nak jadi orang yang Allah redha, tapi kita tak ikut jalan yang Allah dah bagi tahu Allah redha kepada mereka. Kita nak jadi orang yang masuk dalam syurga, tapi kita tak ikut jalan mentor orang yang Allah dah jamin bagi mereka syurga. Itu masalah kita. Kita tak ada mentor dalam kita nak mengikut jalan yang kita nak. Maka kita minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka nak menempuh jalan yang lurus, mestilah kita ada ikut kepada mentor. Dan Allah sebutkan mentor itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutlah jalan orang-orang yang aku telah beri nikmat kepada mereka, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Ikutlah mereka. Mereka ini semua ada dalam as-sabiqunal awwalun. Iaitu as-sabiqunal awwalun ni siapa? Mereka lah para sahabat ridwanullahi alaihim. Orang-orang yang sampai ke tahap Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itulah tahap yang kita semua nakkan. Allah redha. Kalau Allah redha kepada kita, maka tidak ada lagi kesusahan dalam hati kita. Mungkinlah dari segi kehidupan dunia kita akan ada susah, tapi dalam hati kita tidak ada kesusahan. Kerana apa? Kerana Allah telah redha kepada kita. Maka dalam nak menempuh jalan yang lurus, Allah telah beri kepada kita mentor yang kita kena ikut. Dan kita kena sedar bahawa dalam nak menempuh jalan yang lurus ini, kita kenalah ada mentor untuk kita ikut. Kerana apa? Kerana dengan kita mengenal mentor inilah, kita boleh letak diri kita ni kat tahap mana. Kan? Kadang kalau kita tak ada macam mentor tu sebagai kita punya apa? Benchmark. So kita tahu kita ni kat bahagian mana, dah sampai tahap mana kita nak menuju ke arah tu. Kalau tak, kita hanyalah syok sendiri dengan kehidupan kita, dengan ibadah kita. Kita rasa dah okey dah banyak dah ni. Kita bandingkan dengan orang yang tak solat. Memanglah kita rasa kita banyak solat. Kita bandingkan dengan orang yang tak solat. Tapi kita nak masuk syurga, bandingkanlah dengan orang yang Allah dah jamin kepada dia syurga. Macam mana dia dengan solat? Macam mana dia dengan solat malam? Macam mana dia dengan solat sunat? Macam mana dia dengan puasa sunat? Begitu cara dia. Kita ada mentor. Kan? Bukan je kita nak berjaya kat dunia ni pun, kita ada mentor kita yang kita ikut sebagai apa? Membakar semangat kita. Begitu juga, bukan begitu juga, bahkan lebih lagi dalam kita nak mengejar ad-daral akhirah, kehidupan akhirat. Kena ada mentor. Dan mentor yang terbaik ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga as-sabiquna al-awwalun, iaitu para sahabat. Kadang-kadang kalau cakap Nabi kan, bagi kita rasa tak boleh, itu Nabi, Allah dah jambi dia masuk syurga, syaitan pun takut dengan dia, Qarin dia pun dah diislamkan, dia dapat wahyu direct daripada Allah, dia nampak malaikat, sebab itulah mudah Nabi iman, betul iman kuat. So Allah sebut as-sabiquna al-awwalun, para sahabat. Para sahabat manusia biasa macam kita. Tak ada beza, sama. Kan? Dan nak jadi para sahabat bukan senang. Kan? Sebab apa? Mereka itu berdepan dengan yang pertamanya apa? Orang kampung yang buta huruf yang mengaku sebagai nabi. Bukan senang nak kita nak percaya dengan seorang yang muda yang duduk di satu kampung yang buta huruf yang mengaku sebagai nabi. Senang tak kita nak percaya? Susah.
kita ni ada PhD. Apa pula nak percaya dengan budak diploma pun kita tak percaya. Ini kan pula buta huruf. Lagilah kita tak percaya. Maka nak jadi para sahabat bukan senang. Dia adalah pilihan daripada Allah. Mereka juga adalah manusia sama dengan kita. Tak beza. Mereka bukan Nabi. Tapi Allah puji mereka sebagai as-sabiqunal awwalun yang Allah radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Maka ikutlah para sahabat ini yang Nabi SAW puji. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian siapa yang mengikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian siapa yang mengikut mereka. Baik. Seterusnya, dalam ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Kan? Tadi Haji Ses tanya macam mana? Siapa tu as-siddiqin? Baik. Tadi kita sebut 4 kan? Asy-syuhada, kita sebut tadi 4 golongan ni para nabi. Para nabi kita kenal lah. Siddiqin, orang-orang yang jujur dan juga benar. Kan? Paling kita kenal sekali Siddiq ni dekat siapa? Abu Bakar. Dekat Abu Bakar lah. Okay. Siddiq maksud dia jujur dan benar. Baik. Jujur dan benar ni dia tidak terhad dalam berurusan sahaja. Kadang kan ialah bila kita kata jujur dan benar ni selalunya dia terkait dengan apa? Dengan urusan lah. Sama ada urusan jual beli ke, urusan apa-apalah. Selalunya berkaitan dengan jujur dan benar tu hanya berkaitan urusan. Tetapi jujur dan benar itu tidak terhad kepada urusan sahaja. Ia diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik. Yang pertamanya apa? Yang pertama, baik. Siddiqin. Kita katakan siddiqin ialah yang pertama jujur dan benar dalam dakwaan iman. Itu yang pertama sekali. Kita lihat dalam surah 49 ayat ke-15. Pada muka surat 517. Muka surat 517 surah Al-Hujurat surah 49 ayat ke-15. Muka surat 517. 517. Surah ke-49 ayat ke-15. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. Terjemahan. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya
kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Baik. Siddiqin, yang pertamanya ialah orang-orang yang jujur dan benar dalam dakwaan iman dia. Itu yang paling utama sekali. Benar. Jujur dan benar dalam dakwaan iman. Allah sebut sebenarnya tidak lain. Orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Situ juga tak. Allah kata summalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dia beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan tidak ada ragu-ragu sedikit pun kepada Allah dan juga Rasul. Tidak ada ragu-ragu inilah membezakan orang yang beriman dengan benar dakwaan iman dia ataupun orang yang hanya sekadar Islam. Ramai orang cakap kami beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tapi adakah dia iman dia itu sehingga sampai tahap dia tidak ragu-ragu lagi kepada Allah dan juga Rasul? Ragu kepada Allah, mungkin lagi dia tak ada orang ragu dengan Allah. Tapi ramai tak pada hari ini orang yang ragu-ragu dengan Al-Quran? Ya. Orang yang ragu-ragu untuk menerapkan nilai Al-Quran dalam diri dia, dalam keluarga dia, dalam syarikat dia, dalam komuniti dia, dalam negara dia, dalam undang-undang diri dan undang-undang negara dia. Ada tak manusia Islam yang ragu-ragu untuk menerapkan nilai Al-Quran itu? Jika ada ragu-ragu itu, maka belum lagi sampai kepada tahap orang yang benar dakwaan iman dia. Hanya setakat Islam. Iman itu belum masuk lagi di dalam hati. Sebagaimana orang Al-A'rab, kan? Dalam, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14. Surah yang sama tadi, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 surah Al-Hujurat tadi, muka surat 517. Kalau kita boleh lihat, baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Terjemahan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, janganlah berkata demikian, sedangkan iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu, tetapi katakanlah kami telah Islam batin. Nescaya Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pahala amalan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Sekarang kita mengaku bahawa kita orang yang beriman. Tapi sebenarnya Allah kata, ada orang yang kata kamu belum beriman, kamu baru Islam sahaja. Sebab apa? Iman itu belum betul-betul masuk dalam diri kamu. Bila tidak, kita ada ragu-ragu kepada Allah dan juga Rasul, iaitu ragu kepada Al-Quran dan ragu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antara contohnya ialah Allah kata bila kamu disempitkan rezeki, apa kita kena buat? Bila rezeki sempit, apa yang kita kena buat? Al-Quran sebut apa? Perbanyakkan amalan. Banyakkan bila, sedekah. bila rezeki sempit, Al-Quran suruh infak. Oh, Masuk akal Tak. atau Hmm. tidak? Tak. Ikut realiti, ikut akalnya tak masuk akal. Tapi kita ada tak ragu-ragu dengan suruhan Allah itu? Seorang yang jujur, yang benar dakwaan iman dia tidak akan ragu-ragu dengan apa yang Allah kata walaupun bertentangan dengan logik akal. Walaupun bertentangan dengan realiti. Tapi ayah takut duit tak ada, jangan nampak kan. Itu ragu-ragu tu. Allah kata, siapa yang liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Dan barang siapa yang Allah sempitkan rezeki dia, maka hendaklah dia berinfak. Ikut akal tak logik. Tapi itu yang Allah suruh. Ada ragu-ragu tak? Lihat pada diri sendiri. Masing-masing lihat pada diri masing-masing. Ada tak ragu-ragu? Nabi kata, "Man naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta dengan berinfak, dengan bersedekah. Nabi kata tak akan berkurang. Ada percaya atau tidak? Ada ragu-ragu tak dengan teori tersebut? Maka jika ada ragu-ragu, hanya baru Islam, belum lagi Beriman. Maka cara kita untuk benar menghilangkan ragu-ragu dalam diri kita, sebab itulah Allah berikan kepada kita apa? Al-Quran. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Alkitab, Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya saya. Saya ada soalan tak? Okey. Ya saya. Kita pernah dengar dalam yang mengatakan bahawa Nabi, kata silap ya, Nabi pernah mengatakan atau pernah bersabda yang kita kena berhati-hati dalam membelanjakan harta kita supaya kita tak papa. Betul. Kan? Jadi dia tak kontradik kau Ustaz. Satu ketika dia kata you sedekah you tak akan papa. Sedangkan di sana kata kalau you kena hati-hati ni nak duk belanja duit jangan. Suka hati bagi sedekah sana sini ataupun bagi infak sana sini. Nanti kalau dipapa macam mana? Apa komen Ustaz? Ya. Dalam sebuah kisah, dalam perang bersama kaum Yahudi Bani Nadir pada tahun ke-4 Hijrah, bulan Rabiul Awal. Bani Nadir ada salah satu kaum Yahudi di Madinah yang telah ada janji setia dengan Nabi SAW untuk bersama-sama kalau Madinah itu diserang. Tapi dalam peristiwa ni, Bani Nadir telah berkhianat. Lalu Nabi memerangi mereka. Lalu harta rampasan mereka dinamakan Al-Fai. Kisah ini ada dalam surah Al-Hashr, surah ke-59. Al-Fai itu adalah harta rampasan tanpa berlakunya peperangan. Ghanimah, harta rampasan yang berlaku peperangan. Al-Fai, harta rampasan tanpa berlaku peperangan. Baik. Harta rampasan itu semua Allah kata diberikan kepada Nabi SAW. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi dapat harta itu, Nabi infak kepada para muhajirin yang miskin dan 2 orang daripada kaum Ansar, dan Nabi letak tepi nafkah untuk isteri dia selama setahun. Nabi asingkan. Maka daripada peristiwa ini ulama ambil pengajaran bahawa boleh untuk kepada setiap orang itu untuk menabung. Bahkan perlu untuk menabung. Kan? Kita bijak dalam berbelanja. Mengikut cara yang Nabi SAW tunjukkan itu. Tetapi dalam pada kita nak menabung, jangan ia menghalang kita untuk bersedekah ataupun berinfak. Contoh, kita dah simpan 10,000 untuk setahun ni. 10,000 tak cukup lah sebab makan sebulan je dah 3,000. 40,000 lah kita simpan setahun. Kan? Hari-hari makan daging wagyu mana cukup kan? 10,000 setahun. Katakan kita simpan 50,000 untuk belanja kita setahun. Tiba-tiba datang kepada kita orang minta infak ataupun orang minta sedekah lah keadaan dia yang sangat memerlukan.
Maka ketika itu datang, kita percaya tak harta itu tidak berkurang dengan kita bersedekah. Ketika itu kita ragu-ragu tak kalau kita sedekah ni habislah, aku dah simpan duit banjir setahun ni, tak cukup nanti. Kan? Ketika itu datanglah teori itu. Maka kita nak ikut yang mana? Ketika itu nak ikut yang mana? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah simpan nafkah untuk isteri dia selama setahun. Tapi dalam hadis Imam An-Nawawi dalam hadis Bukhari mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah kenyang selama 3 hari. Maksudnya dalam sepanjang kehidupan Nabi, Nabi tidak pernah kenyang 3 hari. Contoh, kalau Nabi makan gandum lah, dulu yang paling hebat gandum lah kan zaman dulu. Kalau belah kita ni beras lah, beras basmati kan, belah sana gandum, banyak makan roti. Katakan Nabi hari pertama dia makan gandum, hari kedua makan gandum, hari ketiga Nabi tak makan. Di rumah Nabi begitu sepanjang hidup Nabi, tak pernah kenyang. Ada hari yang banyak kisah kan, hari yang Nabi masuk kepada Aisyah, hari ni ada makan tak? Aisyah kata tak ada. Nabi tak apalah kalau macam tu aku berpuasa. Dalam keadaan waktu itu ada, kalau kata duit simpanan tu adalah nafkah harian. Tapi bila masa diperlukan, orang datang minta, Nabi tanpa berfikir panjang akan bagi. Tak fikir panjang, akan bagi. Walaupun telah kita kata apa merancang belanja kita. Tapi dengan keimanan kita bahawa harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, maka kita bersedekah. Kan sebab itu dalam bersedekah ada orang yang dia betul-betul yakin hingga dia bersedekah semua harta dia, diinfakkan semua harta dia. Seperti Abu Bakar. Ada orang yang diinfakkan separuh dan separuh lagi disimpan untuk ahli keluarga dia. Tak salah. Itu yang dibuat oleh Umar Al-Khattab. Tidak ada salah. Perlu merancang dalam belanja, tapi jangan kita punya merancang dalam belanja itu menghalang dia untuk bersedekah dan juga berinfak. Itu dia punya point dia. Pendapat saya. Baik. Sebab itu dalam Al-Quran banyak kita jumpa ayat apa? Macam dalam ayat 15 ni kan, innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan berjihad dengan harta dan juga diri. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran kan. Berjihad dengan harta dengan diri, berjihad dengan diri dan juga harta. Dua ni je. Wajadu bi amwalikum anfusikum, dua ni je. Allah tak sebut perkara lain, dua ni saja. Berjihad, berjuang dengan harta dan juga diri. Kerana apa? Kerana seluruh kehidupan kita ini adalah jual beli sebenarnya. Seluruh kehidupan kita adalah jual beli. Berjual beli dengan siapa? Kita berjual beli dengan siapa ni? Dengan Allah. Dengan Allah. Dalilnya? Kita milik Allah. Baik, kita lihat surah 9 ayat 111. Pada muka surat 204. Muka surat 204. Surah At-Taubah. Surah 9 ayat 111. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن ومن أوفى أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. Baik, terjemahan. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para syuhada. Sesungguhnya Allah telah memberi daripada orang yang beriman, telah membeli daripada orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Lalu ada di antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Itu sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Baik. Allah mulakan dengan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka. Dan kebanyakan ayat Allah suruh apa? Berjihad dengan apa? Diri dan juga harta. Dalam ayat ini Allah suruh Allah kata dia telah membeli dengan daripada orang mukmin itu diri dan harta mereka. Jadi Allah nak berjual beli dengan kita, dengan orang yang beriman. Dan siapa yang berjual beli dengan Allah pasti apa? Pasti tidak akan rugi. Walaupun pada zahirnya nampak rugi, tapi pasti tidak akan rugi. Sebab itu Allah tutup akhir ayat ni Allah kata apa? Fastabshiru. Maka bergembiralah bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Dengan jual beli yang kamu telah perjualbelikan dengannya, iaitu dengan Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Maka orang yang jujur dan benar dalam dakwaan iman dia percaya kepada Allah dan juga Rasul, percaya dengan Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sampaikan tanpa ada ragu-ragu, dan dia berjihad dengan diri dan juga harta. Antaranya sebagaimana yang telah tuan-tuan dan perempuan semua lakukan pada malam ni. Semua haji dan hajah malam ni lakukan pada malam ni, kan? Ni dikira berjihad tak? Ya. Dikira berjihad tak ni? Berjihad dengan apa? Jual. Dengan masa, dengan mata. Kira berjihad dengan diri. Diri daripada kita yang ada di sini pada malam ni berjuang dengan diri kita. Kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita peruntukkan masa kita pada malam ni untuk apa? Untuk kita bersembang-sembang kosong ke? Tak, kan? Kita nak faham Al-Quran. Kita nak tadabbur Al-Quran. Kita nak faham apa yang Allah cakap. Ini jual beli kita dengan Allah. Modal kita apa? Modal kita diri kita. Masa kita, umur yang Allah berikan ini modal kita. Yang kita sedang berjual beli dengan Allah. Itu berjihad dengan diri dan harta. Harta apa yang kita peruntukkan untuk malam ni. Kita beli handphone, kita beli kamera. Masya Allah jemaah yang telah berikan saya laptop. Itu semua apa? Berjihad dengan harta. Maka Allah kata apa? Fastabshiru. Bergembiralah dengan jual beli yang telah kita lakukan. Walaupun kita penat, kan, mengantuk, rasa ada kerja lain yang nak kena buat, tapi Allah kata fastabshiru. Bergembiralah dengan jual beli pada malam ini yang
telah kita lakukan dengan Allah. InsyaAllah Allah pasti tidak akan mengecewakan kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Baik. Maka siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, yang pertama ialah orang yang jujur dan benar dalam dakwaan iman. Kerana ada sebahagian manusia yang dia beriman mengikut musim dan juga sebab. Yang beriman mengikut masa dan juga tempat. Itu yang beriman bulan Ramadan. bila bulan Ramadan kan, bila bulan Ramadan, waktu tu semua nampak rajin pergi solat kat masjid. Waktu tu semua baca Quran kan. Satu hari satu juz waktu PKP tu penuh. Lepas habis tak ada. Lepas tu bila kan ada masalah balik, masuk balik satu hari satu juz kan. Itu Allah sebutkan dalam surah 22 ayat 11. Kita lihat surah 22 ayat 11. Muka surat 333. Muka surat 333. Pada malam ni kan, saya rasalah mungkin ada di antara kita yang mungkin ahli keluarga ajak keluar atau family pergi makan kat luar ke kan. Kawan-kawan ajak duduk minum. Tapi kita pilih untuk berada di sini malam ni untuk kita tadabbur Al-Quran, betul tak? Maka kalau zahirnya kita lihat macam alah, rugilah tak dapat lepak dengan kawan kan. Tak dapat keluar dengan kawan kan. Tapi Allah kata yang terbaik apa? Orang yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ada ragu-ragu tak pada perkara tersebut? Walaupun pada zahirnya nampak macam rugilah. Apalah pergi duduk depan laptop, depan handphone sampai 2 jam buka Quran pula lagi kan. Baiklah duduk lepak kat sini, minum-minum bukan selalu kan. Tapi kerana tak ragu-ragu kepada apa yang Allah cakap tu, Allah suruh baca, Allah suruh faham Quran, sebab tak ragu-ragu tu lah. Saya yakin semua ada kat sini pada malam ini. Moga Allah beri kita taufik dan juga istiqamah, insya-Allah. Surah Al-Hajj, surah 22 yang ke-11, muka surat 333, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. Teman, ada antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Maka jika dia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan jika dia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah dia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah dia di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ini sikap sebahagian daripada manusia. Walaupun dia mengaku beriman. Allah kata ada sebahagian manusia yang dia mengabdikan diri kepada Allah di tepi-tepian. Kalau dapat sesuatu yang baik, maka dia okey, tetap dalam keadaan itu. Tapi kalau ditimpa musibah, ujian, masalah, maka dia jadi inqalaba ala wajhi. Dia jadi dah tak tentu dah, nak ikut ke tak, nak tetap ke tak. Dia jadi dah goyang dah. Maka itulah yang Allah kata berada dalam kerugian yang nyata.
kelas pukul 9 hingga 11 kan. Cucu ajak main. Dia apa? Khairun yatma'an nabi ke inqalaba ala wajhi. Dia jadi okey nak ikut mana satu ni? Dia jadi goyang ke ataupun tetap nak ikut kelas belajar Quran. Kerana ada sebahagian manusia yang sebegitu, maka sebab itu as-siddiqin ialah orang yang jujur dan benar dalam dakwaan iman dia. Dia tak goyang. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak boleh diubah pendirian dia dengan sesuatu ataupun tempat ataupun keadaan ataupun situasi, masa. Tidak akan ada apa-apa yang merubahnya. Dia tetap. Kerana dia adalah siddiqin yang jujur dan benar dalam dakwaan iman dia. Yang kedua, para siddiqin ialah orang yang jujur dan benar dalam ibadah. Siddiqin, orang yang jujur dan benar dalam ibadah. Dalam ibadah yang formal dan juga ibadah yang tidak formal. Dalam solat dia seorang yang jujur dan benar. Dia bermula dengan ambil wuduk dengan sempurna. Dia solat pada awal waktu. Dia tidak menangguh hingga pada akhir waktu. Dia solat dalam keadaan tenang bacaannya. Tidak terkupu-gapah. Bukanlah solat itu setakat apa, nak selesaikan solat je. Asal solat dah lah. Tak. Dia solat dalam keadaan dia benar-benar nak solat. Tenang dalam bacaan dia. Dia menunaikan hak rukuk dan juga hak sujud. Dia baca lafaz, setiap lafaz dalam solat dia fahami dan dia hayati. Itu orang yang jujur dan benar dalam ibadah. Kerana orang yang tak jujur dalam urusan solat ini, kan Nabi sebut sebagai dia adalah apa? Pencuri. Pencuri dalam solat kan? Apa? Orang yang apa? Dia tak rukuk dan sujud dengan sempurna. Maka itulah orang yang tak siddiqin. Dia tak jujur dalam ibadah dia. Dia mencuri. Mencuri itu tak jujur lah kan? Maka siddiqin ia adalah orang yang jujur dan benar dalam ibadah. Sama ada ibadah formal ataupun aktiviti seharian dia. Semua termasuk apa yang dilakukan, dia jujur dan benar. Baik. Jujur dan benar ini akan membawa seseorang itu kepada takwa. Sifat jujur dan benar akan membawa seseorang itu kepada takwa. Antaranya kita lihat dalam surah 39. Kita lihat surah 39 ayat 33. Surah 39 ayat 33. Pada muka surat 462. Muka surat 462 surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 33. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Terjemahan. Orang yang membawa kebenaran, yakni Muhammad SAW, dan membenarkannya, yakni orang yang beriman, mereka itulah orang yang bertakwa. Baik. Alladzi ja, dan orang yang ia datang, iaitu Nabi SAW, bisidqi. As-sidqi dalam ayat ini maksud dia apa? Al-Quran. Dengan kebenaran. Dan orang yang iaitu Nabi SAW datang membawa as-sidqi, iaitu Al-Quran. Wasaddaqa bih, dan orang yang dia membenarkan bihi Al-Quran itu, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jujur dan benar dalam ibadah
akan membawa seseorang itu kepada takwa. Takwa. Baik. Maka as-siddiqin tidak terhad kepada apa? Tidak terhad kepada dalam urusan sahaja. Urusan perniagaan ke, pekerjaan ke, tidak. As-siddiqin yang pertama ialah orang yang jujur dan benar dalam dakwaan iman dia. Dan yang kedua, orang yang jujur dan benar dalam ibadah. Baik. Terus yang kedua, yang tadi kita sebut para nabi, golongan dia pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, Ustaz, yang ketiga, ya saya? nak tanya sikit. Okey. Hubungan selalu dah banyak Quran ni dapat zon kan, syak ni. Apa ada kaitan Ustaz? Yang mana ya? Dan selalu dalam banyak Quran kan dia jangan syak, zon tu. Apa tu? Ada kaitan tak dengan apa ni? Orang yang tak siddiq. Orang yang ada syak. Syak Baik. tu. Okey. Perkataan az-zan, kalau kita lihat dalam istilah Al-Quran, perkataan az-zan yang selalu kita guna su'zan, husnuzan kan. Zan dalam bahasa Arab maksud dia sangkaan. Sangkaan. Dan kalau kita lihat tapi dalam istilah Al-Quran, az-zan dia membawa dua maksud. Yang pertama bersangka-sangka, iaitu sangkaan yang buruk. Yang kedua, az-zan juga bermaksud yakin. Ini dalam istilah Al-Quran. Dan saya masih lagi tengah mengkaji kenapa az-zan dalam Al-Quran itu Allah letakkan dua. Ada satu maksud dia sangkaan buruk dan satu lagi maksud dia yakin. Contohnya kita lihat dalam surah 49 ayat ke-12. Surah Al-Hujurat tadi. Surah 49 ayat ke-12 pada muka surat 517. Ayat yang ke-12 muka surat 517. Baik, kalau kita lihat pada ayat ni saya bacakan dia, ya allazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Allah kata wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada az-dhann. Az-dhann ni dalam ni banyak berprasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Maka kalau ikut tadi Jesus tanya berprasangka tu dia lebih kepada apa? Orang yang dia tidak yakin lah. Dia syak wasangka, dia tak yakin. Maka belum lagi dia apa? Saya berapa tak? Ayat ke-12. Surah 49 ayat ke-12. Surah 49 ayat ke-12. Muka surat 512. Muka surat 517. Oh, patut tak. Surat 517. Dah dekat pukul 11 lain lah. Okey. Faham. Mata dah juling. Itulah dah lewat malam, dah pukul 11 dah kot. Nombor dah lagi dah nampaknya. Mata dah dapat 2. Mata semua dah 2 dah. Baik. Jadi az-zan berprasangka adalah orang yang dia tak yakin lah. Maka belum lagi sampai kepada as-siddiqun ataupun as-siddiqin. Orang-orang yang benar, jujur benar dalam dakwaan iman yang tidak ada syak. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu kepada apa sahaja yang Allah perintahkan dan Nabi SAW contohkan. Dan dalam istilah Al-Quran ni nanti saya akan bawakanlah insya-Allah. Saya saja letakkan tanggungjawab ni, saya saja berjanji supaya saya cari betul-betul. Sebab dalam Al-Quran dia ada az-zan maksud dia prasangka dan juga az-zan itu maksud dia yakin. Kan dalam ayat ni prasangka kan? Kalau kita lihat dalam surah 2 ayat 46, surah Al-Baqarah surah 2 ayat ke-46 pada muka surat 7. Pada muka surat 7
Ustaz, saya nak tanya sikit sebelum Ustaz pergi sana. Ya, saya. Azan ni, Hmm. adakah azan ni kalau adakah dia maksud kita assume Ya, assumption kita? ya, assumption. Mana azan kata you do assumption. not know the fact, you cakap based on assumption. Ya. Okey. Sebab tu disebut azan. Sebab tu kita ada su'zan dengan husnuzan. Sangka baik dengan sangka buruk lah. Tapi bahasa Inggeris panggil assumption. Kita Ustaz, assume. Ustaz, bila dalam ayat 12 tu, dia Hmm. kata sebahagian prasangka tu dosa. Maknanya Ya. sebahagian kita berdosa lah ya. Ya, itu yang ada su'zan dan husnuzan tu. Oh. Sangkaan yang baik dan juga sangkaan yang buruk. Oh gitu. Sebab tu dengan orang kita kena sangka baik ke sangka buruk? Kita kena sangka baiklah. Tapi yang paling baik ialah menjauhi semua prasangka tu. Jangan assume apa-apa. Jangan judge dulu. Kalau kita tak tahu jangan judge. Tak tahu macam dia kata, tak tahu fakta, jangan cakap apa-apa. Sebab kalau kita assume tu mungkin betul dan mungkin salah. Dan katakan kita dah sebut kita punya assumption tu kan kepada orang, tapi orang tu anggap benda tu betul. Benda tu memang fakta dan dia sampaikan kepada orang lain. Maka itu yang jadi kepada fitnah. Sebab itu kalau dalam ayat lain, dalam ayat Ustaz nak pergi ke ayat 246 tadi tu Ustaz. Kalau dalam ayat 10, surah 10 ayat 36 tadi, kalau kita lihat, ini saya sebutkan je lah, nanti boleh lihat surah 10 ayat 36, surah Yunus. Surah Yunus ayat 36 pada muka surat 213. Muka surat 213, surah Yunus surah 10 ayat 36. Itu Allah cakap apa? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan kebanyakan mereka hanya mengikut sangkaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya azan itu, sangkaan itu tidak berguna sikit pun, tidak membawa sedikit pun kepada kebenaran. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjauhi terus prasangka ni, assume ni tak payah gunalah. Jauhi terus. Sebab la yughni minal haqqi syai'a, tak membawa kepada kebenaran pun. Lebih buruk lagi dia mendatangkan apa? Fitnah. Maka ini adalah az-zan. Az-zan dia berlawanan dengan as-sidq. Yang berprasangka, yang syak dan juga ragu-ragu adalah lawan kepada jujur dan benar. Maka tinggalkan az-zan. Kerana dia 50-50 chances, mungkin betul, mungkin salah. Maka tinggalkanlah perkara yang kita tak pasti. Tapi dalam istilah Quran juga, kalau kita tengok dalam surah 2 ayat 46 tu, kan Allah sebut allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Surah Al-Baqarah tu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ayat ke-7. Muka surat 7 ayat 46. Iaitu orang-orang lain yang yazunnuna. Yazunnuna tu pun pada azan juga. Tapi kat situ terjemahan dia apa? Mereka yakin. Mereka yakin. Tidak diterjemahkan sebagai mereka sangka. Mereka yakin. Jadi kenapa di situ mereka yakin dan pada ayat lain sangkaan? Itu jadi saya punya homework lah untuk saya cari. Wajibat. Oh, okey. Saya belum lagi cari lagi bahagian yang itulah. InsyaAllah saya akan cari dan saya akan kongsi insyaAllah. Kerana perkataan dalam Al-Quran dia adalah sangat menarik untuk dikaji. Kadang perkataan yang sama bawa maksud yang berbeza. Jadi kita tengok Ibtara kan. Wabtari dengan bahasa. Perkataan yang sama dalam bahasa Melayu tapi mempunyai maksud yang berbeza dalam bahasa Arab. Baik. Pukul 11 biasa kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada syuhada dan juga as-salihin. Kan kalau kita sebut syuhada, kita bayangkan orang yang mati. Jadi apa kaitan dia dengan kita kan? Maka kita akan bincang apa kaitan dia dengan kehidupan kita pada masa hari ini dan juga apa itu as-salihin,
InsyaAllah mungkin kita habiskan perbincangan kita dalam surah Al-Fatihah ni pada minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baru sirata Ustaz. Ustaz. Ni siratal lazina an'amta alaihim. Ada lagi baki syuhada salihin dan ghairil maghdubi alaihim dan juga ad-dallin dan juga sedikit tentang amin. Itu sahaja. Amin. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Jazakumullah khairah kepada semua kerana sudi meluangkan masa. Saya mohon maaf kalau ada sebab pertukaran ni ada sedikit Gangguan suara. Gangguan ke kan, kalau kena adjust juga masa kan, atau mungkin ada yang tak dapat bersama dengan kita pada malam ni. Orang ramai yang dah keluar tadi 18, 5 orang dah keluar. Kantor kot. Itulah. Tak apalah, kita faham. Kopi tu. Kopi. Orang Bahrain yang untung baru pukul 6. Oh, sana baru pukul 6 ke? Baru pukul 6. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita istiqamah semuanya. Kerana semua yang dalam ni semua berjihad dengan diri, bersengkang mata. Itu hanya satulah. Hanya satu, saya yakin kita tak masuk dalam ni untuk kita saja sembang-sembang. Mungkin Haji Ses saja nak jumpa Haji Yaya ke Haji Alim ke kan. Atau rindu nak tengok muka saya ke. Saya rasa tak lah kan. Tapi saya lepas ni kena sengkang